Perumahan mampu milik dan penambahbaikan infrastruktur asas, usaha berterusan Sarawak tingkatkan kesejahteraan rakyat. Perincian lanjut bersama-sama Fazril Hisham Effendi di Kuching. Silakan. Terima kasih Farhatul. Sarawak rancang bina 20,000 unit rumah mampu milik dalam rancangan Malaysia ke-13. Cadangan itu melibatkan pembiayaan daripada Kerajaan Persekutuan dan juga negeri. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Koh Hian menerusi perkongsian di Facebook berkata di pihak Kerajaan Negeri 1,634 rumah spektra permata dirancang dibina dalam tempoh tersebut. Dalam rancangan Malaysia ke-12 yang lalu, Kerajaan Sarawak bina 3,000 unit rumah mampu milik menerusi pelbagai agensi serta kerjasama pihak swasta. Dari jumlah itu, 1,748 unit dibina menerusi 22 projek rumah spektra permata. Rumah spektra permata adalah program perumahan Kerajaan Sarawak bagi bantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Dilancar pada 2017, skim perumahan itu beri keutamaan kepada pemilik tanah di bawah skim pembesaran kampung dan skim penempatan semula kampung. Penduduk luar bandar dan pedalaman Sarawak bakal nikmati infrastruktur yang lebih baik dan selamat menerusi program transformasi Jambatan Luar Bandar RBTP. Setakat Januari lalu, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak telah keluarkan lebih 50 tender bagi projek tersebut. JKR juga sedang melaksanakan satu program Rural Bridge Transformation. Ini adalah jambatan kecil yang kita naik taraf ataupun ganti. Dan kita telah mengeluarkan tender banyak pada ketika ini. Ada yang ongoing. Jambatan ini di kawasan luar bandar. Banyak lagi tender akan keluar pada tahun inilah. Matlamat RBTP adalah untuk ganti dan naik taraf jambatan lama yang rosak dengan struktur konkrit yang selamat dan moden serta membina rangkaian perhubungan baharu di kawasan luar bandar. RM396 juta diperuntukkan kerajaan negeri untuk ganti serta naik taraf 122 jambatan luar bandar seluruh negeri. Sementara itu, menerusi program berkenaan, 7 projek mula dilaksana di bahagian Kapit tahun ini. Ia melibatkan projek ganti jambatan lama, bina baharu dan membaiki struktur jambatan sedia ada. JKR Sarawak berkata antara projek tersebut ialah mengganti jambatan Sungai Lenyan nombor 1 dan nombor 2 di Sungai Pila selain membaiki jambatan Ulu Sungai Sempurau Skim Tuno. Sebuah jambatan baharu turut dibina iaitu jambatan Sungai Pakat di Bukit Mabong. JKR Sarawak komited memastikan projek berkenaan dilaksana mengikut standard dan jadual ditetapkan. Satu sesi menandatangani ikrar 1 bulan telah dijalankan JKR bahagian Kapit bersama kontraktor yang dilantik. Ikrar 1 bulan dasar Kerajaan Sarawak untuk pastikan kontraktor beri komitmen awal yang jelas untuk capai kemajuan kerja dalam tempoh 1 bulan pertama pelaksanaan projek. Pendekatan itu bagi kurangkan risiko kelewatan dan tingkat disiplin pelaksanaan projek. Komuniti Cina di Sibu disaran mempromosi pelancongan tempatan bagi menyokong kempen Tahun Melawat Malaysia TMM 2026. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, Sibu memiliki keunikan tersendiri dari segi sejarah, warisan budaya dan alam sekitar. TMM 2026 peluang terbaik tingkat kehadiran pelancong yang akan beri manfaat kepada peniaga, penggiat industri serta komuniti setempat. Bagaimanapun ia menuntut kerjasama semua pihak termasuk komuniti, sektor perniagaan dan kerajaan dalam memperkukuh daya tarikan Sibu. Orang ramai turut disaran jadi duta pelancongan dengan mempromosi keunikan Sarawak serta memberikan layanan mesra dan profesional kepada setiap pengunjung. Sikap mesra, bertanggungjawab dan berintegriti mampu perkukuh imej Sarawak khususnya Sibu sebagai destinasi pilihan pelancong. Datuk Seri Tiong berucap pada Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina, anjuran Gabungan Persatuan Cina UCA bahagian Sibu. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS diaktifkan di Kuching tengah hari tadi bagi menempatkan penduduk terjejas banjir. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS berkenaan ialah Masjid Darul Istiqlal menempatkan 63 penduduk kampung Sungai Maung. Buat masa tu kami rasa menunggu dulu dipindahkan untuk sementara waktu di pekarangan bawah masjid. Lihat keadaan air lah.
Operasi pemindahan dijalankan pasukan bomba kerana terdapat permohonan daripada penduduk yang bimbang keadaan bertambah buruk, turut dipindahkan seorang pesakit terlantar. Macam katilnya, mereka nak acap lah. Ya, kami Al-Madang tidak ya. Minta tolongnya angkat. Ada sokongan ke? Ada sokongan angkat. Kami ni lah. Saya dapat angkat dia, saya dapat duduk tu. Yang terbaring macam ni acap lah. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Padawan Superintenden Muhammad Irwan Hafiz Matrazi mengingatkan penduduk sentiasa waspada hadapi sebarang kemungkinan banjir. Penduduk yang berkuasa rendah disiapkan sentiasa orang cakap bersedia di samping dokumen-dokumen penting pastikan disimpan di tempat yang selamat. Orang ramai terutamanya kanak-kanak turut diingatkan untuk tidak bermain di kawasan sungai. Hujan lebat berterusan menyebabkan arus sungai deras dan berbahaya. Sementara itu, paras air sungai di beberapa lokasi di Sungai Sarawak masih berada pada tahap tinggi namun menunjukkan tren menurun. Controller Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS, Lieutenant Colonel Bersara Ding Tiu Wong memaklumkan air dari Sungai Sarawak Kanan dan Sungai Sarawak Kiri telah dialirkan ke kawasan hilir menerusi sistem baraj Kuching. Dalam tempoh 24 jam lalu, taburan hujan di kawasan tadahan Sungai Sarawak juga dilaporkan berkurangan. Ini sekaligus memberi ruang untuk sistem baraj Kuching menurunkan paras air sungai ke tahap lebih rendah. Langkah itu penting sebagai persediaan menghadapi fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku sekitar pukul 8 malam ini. Dengan itu dapat kurangkan risiko limpahan air. LSS akan terus membuat pemantauan bagi pastikan paras air Sungai Sarawak kekal terkawal. 30 masjid dan surau di kawasan Dewan Undangan Negeri Berkenu terima sumbangan sempena bulan Ramadan. Sumbangan berupa wang tunai bertujuan mengimarahkan masjid serta surau dengan pelbagai aktiviti dan pengisian keagamaan. Sumbangan disampaikan Adun Berkenu Datuk Rozi Yunus. Ini merupakan aktiviti tahunan yang kita laksanakan untuk mengimarahkan lagi masjid dan surau di kawasan kita. Ya, semoga dengan kehadiran rakan-rakan daripada luar kawasan ya, masuk ke kampung, ke masjid surau kita akan lebih memberi makna lagi aktiviti di masjid dan surau tersebut. Dalam pada itu, beliau menggalakkan orang ramai menyokong peniaga tempatan di Bazar Ramadan sekitar Berkenu. Antara lokasi yang boleh dikunjungi termasuk RTC Berkenu dan Batu Niah yang menawarkan pelbagai juadah serta kampung pejuang Kelulit yang terkenal dengan kuih muih tradisional. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak. Kembali kepada Farhatul untuk lebih banyak perkembangan dalam negara. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Fazril.